Ingat tuan-tuan, syaitan ni kalau tak mampu buat seseorang jadi jahat, dia akan buat orang tu rasa dah cukup bagus. Ni setan. Dia nak buat kita tak pergi semayang ke masjid, engkau datang juga. Betul? Dia nak buat, dia nak kencing berokkan ke subuh jangan bangun, kau bangun juga. Betul? Dia nak buat jadi jahat, jadi tak? Tak jadi. Rasa-rasa dia lepaskan tak? Tak. Dia buat orang tu rasa cukup bagus. Dia dah solat subuh, dia tengok lepas subuh ada haji bangun solat sunat, dia hentam haji tu sebab dia merasa dah cukup bagus. Antara ciri-ciri orang merasa cukup bagus apa tuan-tuan? Mula nampak orang lain semua salah. Ini antara orang dah mula merasa dia dah cukup bagus. Sifat dah rasa cukup bagus, ini termasuk tipu daya syaitan. Sebab syaitan punya CEO pun perangai macam tu. Betul kan? Iblis, ketika Allah suruh sujud kepada Adam, dia rasa dia dah cukup bagus kan? Sebab tu yang dia tak nak sujud. Jadi hati-hati tuan-tuan dengan sifat merasa dah cukup bagus. Ini tempat kita, ya, banyak sangat. Ya, hari ini orang yang merasa cukup bagus, kalau tuan-tuan perasanlah, kalau di tempat kita sekarang ni, perkara yang paling viral sangat sekarang ni cerita apa tuan-tuan? Nak tanyalah, Mika ni ikut ke tak ikut cerita membawang ni? Orang pergi Mekah tuan-tuan dan puan-puan, yang kita khawatirkan hadis Nabi SAW, barang siapa yang menghina saudaranya ketika saudaranya ditakdirkan berdosa, maka sebelum dia meninggal dunia, dosa yang dihinakan tadi akan menimpa di dalam hidupnya. Oh, ni tak boleh jadi ustaz. Biasa kan tu? Tak siapa lantik dia jadi mufti dah. Jadi tuan-tuan, hati-hati menghina orang. Kita semua ni penuh dengan dosa. Dan Allah memang mentakdirkan yang nama makhluk manusia, package dia, aplikasi dia, dosa. Jangan kau kata aku sokong pula Mamat tu. Ini nak jaga kita punya ibadah ni. Authority tak buta, tak bisu, tak pekak. Betul? Kita ni khawatir dah kena tipu daya syaitan, merasa dah cukup bagus, tak patut dibuat begini, nanti ini, tapi sampai tengah buang air pun dan berak biar air pun terfikir juga ni. Tuan-tuan dan puan-puan, hati-hati dengan sifat merasa dah cukup bagus, ya. Hati-hati dengan sifat itu, ya. Ya. Ya, walaupun kami peribadi, saya tak komen tentang ustaz. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan, Mekah, Madinah, Syekh, Ustaz bukan jadi ukuran betul atau salah. Saya salah lah. Tuan-tuan dengar tak kisah Nabi SAW naik ke langit Isra' Mi'raj? Dengar? Assalamualaikum. Ada dengar? Pernah nampak tak Nabi ditunjukkan orang yang memakan dagingnya sendiri, makan bangkai saudaranya sendiri? Apa dosanya? Ribah ni apa? Saudara dia buat jahat, buat buruk, buat betul. Dia dapat tahu kebenaran yang kawan saudara dia buat jahat, dia ceritakan. Itu ribah. Dan dosa ni tuan-tuan, banyak dosa. Dosa kecil, dosa besar. Dosa yang bukan lalu wahyu, bukan lalu Jibril jemput naik ke langit langsung dibagi oleh Allah Azza wa Jalla. Dosa apa? Ribah. Dan ini membuatkan manusia muflis. Jangan terpengaruh. Betul? Jangan terpengaruh. Authority punya authority. Kita doakan tuan-tuan. Boleh siapa angkat tangan? Ustaz, aku satu dosa pun dah tak ada lah sekarang. Boleh angkat tangan tak?
Tuan-tuan dan puan-puan, semua kita berdosa. Kalaulah bukan Allah tutup aib kita, kita ni tak ada muka dengan orang-orang ni, tuan-tuan. Hanya Allah lah yang tutup aib kita, tuan-tuan. Sifat Allah menutup maruah manusia ni jangan jadi aib. Sebab tu Allah marah dan tidak dibenarkan. Ulama mengatakan cerita keburukan sendiri. Kadang-kadang ada orang yang baru taubat, dulu saya penzina, semua orang dah rasa. Tak payah cerita. Allah tutupkan aib, kita buka. Allah sifatnya menutup aib kita, manusia, kita pula kasih buka. Kalau tuan-tuan setuju dengan dosa fulan bin fulan, dia memang buat dosa, contoh bukan dia mana-mana saja, kita ceritakan dosa dia pergi ke kita. Semua tahu kan hadis ni? Assalamualaikum. Tahu kan? Habis dosa dia ke kita, selagi kita tak selesaikan urusan kita dengan dia, pahala kita solat, sujud, tahiyatul masjid, haji, bagi anak isteri makan, semua ke dia. Allahu Akbar. Tapi apa? Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Buta, bisu dan pekak. Hadis ghibah ini. Oh, ini kemungkaran dalam Islam. Ya, kami tahu kemungkaran dalam Islam. Tapi apakah caranya dengan kita menceritakan, menghentam? Betul? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadilah puan-puan. Umur baginda sallallahu alaihi wasallam berapa tahun, tuan-tuan? 63. Baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini diutus dari Rasul umur berapa? 40. Apakah ketika ditakdirkan 40 jadi Rasul itu tangkap muat? Allah nak jadikan Nabi, Muhammad je lah ambil, macam tu ke? Tidak. Dalam Taurat, dalam Injil, dulu-dulu dah ada Ahmad Muhammad. Jadi apa jadi daripada hari pertama sampai hari ke-40 hidup Nabi SAW? Itu dakwah yang besar. Apa dia dakwah yang besar? Akhlak. 60 tahun, 40 tahun, akhlak, adab. Itu dulu. Betul? Sebab ulama mengatakan ibadah sunat yang terbesar, bahkan mengalahkan solat sunat, sebahagian ulama mengatakan solat malam adalah akhlak. Ini, tuan-tuan, okey, kami faham. Sebahagian memahami hentam, boykot. Iya, kita faham. Tapi kalau autoriti nak buat, tangkap, simpan, sorok, habis. Zaman Nabi SAW, kaum macam ni dibuat macam mana? Di kuarantin di suatu kawasan, jangan kasih keluar. Itu kalau dah mula meliut-liut. Tahu meliut-liut? Aku tak reti nak menyontoh. Tahu tak meliut-liut? Dah menggelung-gelung jalan, di kuarantin. Ini dah tukar semua. Kita tak mampu buat apa-apa. Yang paling mampu kita buat, doakan. Semoga Allah merahmatimu, melindungimu, mengampunkan dosa-dosamu sebelum engkau mati. Semoga Allah membuka pintu taubatmu. Tuan-tuan, ketika kita doakan, maaf saya nak tanya, saudara kita ni Islam lagi ke dah kafir? Saya nak tanya jujur je. Islam, semua akui Islam. Tuan-tuan, bukankah ketika seseorang berdoa kepada saudaranya, tanpa saudaranya tahu dia sedang berdoa untuk saudaranya, di kepalanya ada malaikat yang mendoakan dia untuk doa yang sama? Dia dapat doa kita, tapi kita dapat doa siapa? Betul? Doa je banyak-banyak, kita didoakan malaikat. Oh, tapi tak boleh jadi, Ustaz. Setan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Habis kalau macam ni, tuan-tuan, berapa banyak perkara yang viral, semua orang kecoh, sibuk. Selesai atau tak selesai? Ni cerita Toyota Corolla. Apa? Mereka semua sibuk kan? Selesai ke tak selesai? Tak adanya selesai. Tidak adanya selesai. Kadang-kadang kita disibukkan sesuatu yang tidak, benda-benda yang lara. Faham? Hati-hati benda ni. Kalau benda tu sia-sia je, sia-sia, lagi-lagi benda bermaksiat. Hati-hati tuan-tuan. Ini namanya penghapus amalan.
Antara penghapus amalan termasuk menceritakan keburukan orang lain. Tuan-tuan, kalau ada WhatsApp group yang suka cerita kepentingan orang lain, cerita buruk orang lain, left group saja. Ada hantar surat saman tak kalau mereka left group? Surat mahkamah sampai ke? Tak ada.